والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bab 314 Bab Nahi Anil Halifi Bimakhlukin Kan-Nabi Wal-Ka'bah Wal-Malaikah Was-Sama' Wal-Aba' Wal-Hayah Wal-Ruh Wal-Ra'si Wa-Hayatis Sultan Wa-Ni'matis Sultan Wa-Turbati Fulan Wal-Amanah Wa-Hiya Min Ashaddiha Wa-Huwa Min Ashaddiha Nahyan. Bab pada menyatakan larangan Nabi SAW kita daripada bersumpah dengan nama makhluk, bersumpah dengan makhluk. Sama ada kita bersumpah dengan Nabi, kan Nabi, seperti Nabi, demi Nabi, demi Rasulullah, tak boleh bersumpah dengan makhluk. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Wal Malaikah, demi Ka'bah, demi malaikat, demi malaikat Jibril, demi malaikat Mikail, tak boleh bersumpah dengan yang seperti itu. Was Sama', dan bersumpah dengan demi langit. Wal Aba', demi datuk nenek moyang dan sebagainya, tak boleh. Wal Hayah, demi hidup. Wal Ruh, demi nyawa, demi jasad. Wal Ra's, demi kepala. Wa Hayatis Sultan, demi kehidupan sultan bagian. Nikmatis Sultan, nikmat sultan bagian. Itu sumpah dengan perkara tak boleh. Wa Turbati Fulan, demi tanah air si fulan itu. Wal Amanah, demi amanah. Bersumpah dengan itu tak boleh. Wa hiya min ashaddiha nahyan, demi amanah. Demi amanah ini, itu antara benda yang lagi kuat dilarang oleh baginda Nabi SAW. Maknanya kita tak boleh bersumpah dengan makhluk kecuali bersumpah dengan nama Allah Ta'ala saja. Wallahi, demi Allah. Wabillahi, demi Allah. Watallahi, itu tiga lafaz sumpah ataupun yang kita sebut bersumpah lah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tak boleh. Allah Ta'ala sahaja layak bersumpah dengan makhluknya. Seperti mana yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang ada dalam Quran tu sumpah, Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Itu hanya layak bagi Allah, kita tak layak. Wa an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu daripada bersumpah dengan nenek moyang kamu. Maka sesiapa yang hendak bersumpah juga, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah ataupun lebih baiknya. Lebih baik tak bersumpah terus. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bit tawaghi wala bi abaikum. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu semua bersumpah dengan nama taghut. Tawaghi ni kata pengarang, kata Imam An-Nawawi, at-tawaghi jam'u taghiyah wa hiya al-asnam. At-tawaghi tu jamak kepada taghiyah, iaitulah yang dimaksudkan di sini ialah asnam, berhala. Demi berhala sekian, demi berhala sekian, tidak boleh bersumpah dengan perkara tersebut. Wala bi'abaikum, dan tak boleh juga bersumpah dengan nenek moyang kamu. Takdir nenek moyang kamu orang yang sangat berjasa dengan kamu sekalipun, jangan bersumpah dengan nama dia. Wa rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan amanah, demi amanah, falaysa minna, dia bukan dari kalangan umatku, kata Rasul. Hadis sahih. Hadis riwayat Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
man halafa faqala inni bari'un minal Islam fa in kana kadhiban fahuwa kama qala wa in kana sadiqan falan yarji' ila al-Islam saliman. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah lalu dia berkata sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, maknanya dia tak mau dengan Islam, nak keluar, dia bersumpah. Fa in kana kadhiban fa huwa kama qala, kalaulah sumpah itu sumpah dusta, dia seperti mana yang dia sebut. Wa in kana sadiqan, dan kalaulah benar apa yang disebut itu, fala yarji' ila al-Islam saliman, dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan betul, kalau dalam keadaan yang baik ataupun selamat. Maknanya jangan kita bersumpah dengan sesuatu sumpahan yang tidak betul ataupun perkara yang boleh memberikan mudarat pada diri sendiri dunia dan akhirat. Rawahu Abu Dawud, hadis ini riwayat Imam Abi Dawud. Babu taghliz tahrimil yamin, babu taghliz tahrimil yaminil kadhibah amdan. Bab pada menyatakan larangan yang sangat kuat ataupun haram kita bersumpah dengan sumpah yang palsu secara sengaja. Bersumpah dengan nama Allah sengaja. Kerana apa? Kerana nak membenarkan apa yang kita sebut, atau kerana kita nak mendapatkan sesuatu yang bukan hak milik kita, lalu kita bersumpah dengan nama Allah, palsu sumpah itu, maka ia adalah haram yang sangat besar. Haram yang sangat besar, termasuk dalam dosa besar. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala mal imri'in muslimin bighairi haqqihi laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقة من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية متفق عليه. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta orang Islam yang lain yang bukan hak dia, bersumpah dia dengan nama Allah, mengaku orang lain dia punya, laki Allah wa huwa alaihi ghadban, dia akan jumpa Allah Taala pada hari akhirat dalam keadaan Allah Taala murka padanya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Allah Taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ila akhir al-ayat. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang membeli, yakni menukar janji Allah dan sumpah mereka sendiri dengan harga yang murah, Allah Ta'ala sebut mereka yang hal demikian tidak akan memperolehi bahagian baiknya di hari akhirat. Allah Ta'ala tak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan memerhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka, dan mereka akan dapat seksa yang pedih pada hari akhirat. Ini orang yang guna nama Allah untuk dapat hak orang lain yang tanpa kebenaran. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من آراب. رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, sesiapa yang mengambil hak orang Islam yang lain dengan sumpahnya, dia mengaku dengan sumpah nama Allah, dia ambil orang lain punya, faqad aujaballahu lahu nar, Allah Ta'ala mewajibkan baginya neraka, wa harrama alaihi al-jannah, Allah Ta'ala haramkan baginya syurga. Dan berkata seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, walaupun yang diambil itu sesuatu yang nilainya sangat sedikit, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan sumpahnya itu dia ingin mendapatkan sebatang kayu sugi sekalipun hak orang lain, maka hak orang lain itu walaupun nilainya senilai kayu sugi, hak orang lain pula dia bersumpah dengan nama Allah, dia punya hak dia, maka Allah Ta'ala
mengharamkan baginya syurga. Sehinggalah dia bertaubat pada Allah Ta'ala dalam taubat yang sungguh-sungguh. Rawahu Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang terakhir pada petang ni, tuan-tuan, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminil ghamus. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu ialah antaranya al-isyraku billah, syirik pada Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka pada dua ibu bapa. Wa qatlun nafs, yang ketiga ialah membunuh orang tanpa kebenaran. Dan yang keempat dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, wal yaminul ghamus, yamin yang ghamus. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada sahabat bertanya, wa mal yaminul ghamus ya Rasulullah? Apakah yang dimaksudkan dengan sumpah ghamus itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yaqtati'u mal imri'in muslimin, iaitulah orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk mendapatkan hak orang lain dengan tanpa kebenaran. Ini dipanggil sebagai yaminul ghamus. Maknanya kita tak boleh ambil hak orang lain, itu dah dosa. Apatah lagi kita ambil tu untuk memperkuatkan kita punya kebenaran tu, sumpah dengan nama Allah, lagilah besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah taala memelihara kita daripada dosa-dosa yang besar juga dosa-dosa yang kecil. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.